Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang benar dalam cuba memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-109 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadha lasahirun alim. Yang bermaksud, berkatalah ketua-ketua dari kaum Fir'aun, sesungguhnya orang ini, yakni Musa, ialah seorang ahli sihir yang mahir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana reaksi golongan pembesar-pembesar Fir'aun yang menyatakan bahawa inna hadza lasahirun alim, sesungguhnya dia ini, iaitu Musa, adalah lasahirun alim, sesungguhnya seorang yang mahir dalam ilmu sihir, seorang yang pakar dalam ilmu sihir. Dan mereka tidak ataupun bukan sahaja menyatakan kata-kata dusta ini, bahkan cuba untuk menghasut orang lain untuk mempercayai kata-kata mereka dan membesar-besarkan sesuatu atau membuat satu bentuk provokasi terhadap Nabi Musa AS. Dan ini yang dirakamkan dalam ayat yang ke-110 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Yang bermaksud, ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Fir'aun bertanya oleh itu, apa yang kamu syurkan? Maka sambungan daripada kata-kata pembesar-pembesar Fir'aun tadi mengatakan bahawa Nabi Musa itu adalah seorang tukang sihir. Dia menyatakan kepada Fir'aun dan kepada pengikut-pengikut mereka daripada kaum Fir'aun bahawa Nabi Musa atau tukang sihir ini daripada atau melalui sihir yang sedang dipertunjukkan itu, yang sedang dipamerkan itu, bertujuan untuk merampas apa yang ada pada kamu, supaya dia akan menjadi raja di negara Mesir ini, kerana dia mahu menghalau kamu daripada Mesir ini. Maka apakah pandangan kamu terhadap hal ini? Jika benar Musa si tukang sihir itu mahu menghalau kamu daripada Mesir. Di dalam ayat ini seolah-olah al-mala' atau pembesar-pembesar itu bertanyakan, apakah pandangan kamu semua, sama ada merujuk kepada Fir'aun ataupun merujuk kepada pengikut-pengikut mereka, apakah pandangan kamu tentang Musa ini? Apa yang perlu kita lakukan terhadapnya? Tetapi di dalam surah yang lain, iaitu surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman, Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-34 dan 35. Yang bermaksud, Fir'aun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada di sekelilingnya, sesungguhnya orang ini, yakni Musa, ialah seorang ahli sihir yang mahir. Ia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihirnya. Maka apa yang kamu syurkan? Maka dengan kenyataan daripada dua surah ini jelas pada kita bahawa kedua-dua pihak, iaitu Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya, saling berkata-kata sesama mereka, dan kedua-dua mereka bersetuju bahawa Nabi Musa AS itu pada pandangan mereka dan pada tuduhan mereka ialah seorang tukang sihir yang mahu untuk
atau mahu untuk dengan sihir yang ada padanya untuk menghalau keluar mereka daripada bumi Mesir. Lalu apa jawapan daripada golongan pembesar apabila diminta oleh Firaun untuk menyatakan pandangan mereka tentang hal ini? Lalu Allah rakamkan dalam ayat yang ke-111 daripada surah Al-A'raf ini, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Yang bermaksud, maka mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya, iaitu daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuslah ke bandar-bandar di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli-ahli sihir. Di dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan bagaimana sebelum Fir'aun meminta agar Nabi Musa membawakan sesuatu bukti dan ataupun mukjizat untuk membuktikan kebenaran baginda, Fir'aun telah pun mengugut baginda dan juga saudaranya Harun untuk dipenjarakan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-29. Yang bermaksud, Fir'aun berkata, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dalam kalangan orang-orang yang dipenjarakan. Namun setelah Nabi Musa membawakan bukti, dua mukjizat hissi yang dapat dilihat dengan mata kasar oleh Fir'aun, pembesar-pembesar dan juga pengikut-pengikutnya di hadapan mata mereka, lalu mereka mengatakan, Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Mereka mengatakan, tangguhlah ataupun jangan dihukum lagi Fir'aun dan juga saudaranya itu. Namun sebaliknya, kumpulkanlah tukang-tukang sihir daripada segenap rantau, dari segenap pelosok bumi Mesir, untuk didatangkan, untuk dipertandingkan kebolehan mereka dengan sihir yang dibawa oleh Musa, untuk dilihat siapakah yang lebih kuat atau yang lebih benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dikatakan bahawa ilmu sihir ketika zaman Fir'aun, ketika Nabi Musa AS atau pada zaman Nabi Musa AS itu merupakan suatu kemahiran yang dikuasai oleh ramai orang dalam atau yang ada di bumi Mesir ketika itu. Al-Imam Al-Qasimi rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan atau membuktikan suatu mukjizat yang hebat bagi Nabi Musa AS dan membuktikan juga kejahilan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya apabila mereka sebenarnya tidak mengetahui bahawa tongkat yang bertukar menjadi ular itu tiada siapa yang boleh menjadikannya atau mengizinkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan juga bahawa menjadi kebiasaan manusia itu, apabila ia melihat sesuatu yang besar, ia akan menentangnya, ia akan mempertikaikannya. Maka kerana itulah Fir'aun ingin menyeru kepada tukang-tukang sihir dan membuktikan juga bahawa mereka, iaitu Fir'aun serta pembesar-pembesarnya, cuba untuk menafikan kerasulan Nabi Isa dan apa yang dibawa oleh baginda itu adalah semata-mata kerana ingin memastikan kuasa dan harta mereka sebagai penguasa Mesir itu tidak akan diusik oleh sesiapa. Kerana itu mereka mengatakan bahawa Nabi Musa ingin menghalau mereka keluar daripada Mesir menggunakan sihir yang ia bawakan. Dan menunjukkan bahawa antara faktor yang terkuat yang membawa kepada manusia meninggalkan agama ialah faktor cintakan kedudukan, faktor cintakan kemewahan dan juga pangkat, seperti mana keadaannya pada zaman ataupun pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya ayat yang ke-112 daripada surah Al-A'raf, Allah berfirman, Ya'tuka bikulli sahirin alim, yang bermaksud yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bagi melihat atau jika kita mahu melihat bagaimana situasi yang lebih jelas, mari kita lihat surah Taha ayat 50, ayat 56 sehinggalah ayat yang ke-64. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falana'tiyannaka bisihrin mithlih.
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Yang bermaksud demi sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada Firaun segala tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami, dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman. Firaun berkata, patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa? Kalau demikian sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu. Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu yang kita bersama tidak akan memungkirinya di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak. Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah hari Az-Zinah, iaitu hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Maka Fir'aun pun berangkat dari majlis itu. Ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu kelak. Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah, kerana dengan sebab itu ia akan membinasakan kamu dengan azab siksa, dan sesungguhnya orang yang berdusta tetap hampa dan kecewa. Maka mereka pun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan. Mereka berkata, dua orang ini sebenarnya dua ahli sihir yang bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka, dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kamu yang utama. Oleh itu, satukanlah segala cara helah kamu. Kemudian datanglah beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dapat lihat daripada ayat surah Taha tadi bagaimana kucar kacirnya keadaan Fir'aun, pembesar-pembesarnya, apabila mereka tercabar dengan kedua-dua mukjizat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Musa AS. Mereka tercabar dan mereka tidak pernah tercabar sebegitu rupa apabila Nabi Musa dengan beraninya membuktikan kebenarannya sebagai pesuruh Allah, membuktikan kebenaran risalahnya yang meminta Fir'aun agar berhenti daripada apa yang dilakukannya, termasuklah menindas Bani Israel. Maka sudah pasti Fir'aun seolah-olah mati akal, tidak tahu hendak melakukan atau tidak tahu untuk mengambil tindakan. Dan buat masa ini mereka tidak ada jalan lain melainkan untuk mencabar kedua-dua mukjizat tersebut. Khasnya mukjizat tongkat yang bertukar menjadi ular itu, yang mereka dakwa ia merupakan sihir. Lalu mereka mencari segenap pelosok negara Mesir, mengumpulkan tukang-tukang sihir, dan dipilih dalam kalangan mereka untuk bersayembara, untuk bertanding dengan Nabi Musa AS. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka apakah yang berlaku seterusnya, insya-Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.